Jadi kita nak memahami bagaimana ianya memberi impak kepada PKS. Datuk William Ng bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini. Hai Datuk, thank you. Terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani untuk waktu ini. Datuk William Ng merupakan pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia. Datuk, mungkin reaksi Datuk lah awal melihat kepada keputusan kajian yang dilakukan oleh SME Bank ini. Mungkin penurunan sedikit dalam skor indeks sentimen PKS, tetapi ianya kekal kompetitif dan juga SME Bank menyatakan bahawa usahawan PMKS ini kekal optimis dan juga berdaya saing. Komen, Datuk. Ya. Ya, terima kasih Haris. Saya ada baca laporan tinjauan oleh SME Bank ini. Sebenarnya amat menarik. Dilihat ada penurunan sedikit dalam sentimen di kalangan PKS. Ya. Tapi kalau kita bandingkan apa yang kami fahami di peringkat akau umbi dan di antara ahli-ahli PKS kami, sentimen dari tinjauan SME Bank ini jauh lebih positif daripada apa yang kita fahami lah kan. Dikatakan turun sedikit tapi masih positif. Tapi apa yang kita rasai dan fahami di Barisan Hadapan cukup berbeza. Kita lihat ada penurunan dari segi permintaan yang agak ketara ketika ini. Kita juga lihat ada penurunan dari segi jualan. Jadi sentimen di Barisan Hadapan mungkin kurang positif ketika ini. Ya. Saya rasa di antara faktor-faktor utama adalah satu, kelembapan ekonomi sedunia akibat regimen faedah yang semakin meninggi. Negara kita pun kita baru-baru naikkan OPR kita. Ya. Kedua, kita nampak ada penjederhanaan permintaan ataupun normalization of demand dan inflasi di kebanyakan pasaran, bukan sahaja di Malaysia tapi juga saya rasa di banyak negara lain. Yang kedua adalah faktor geopolitik. Yeah. Kita lihat konflik di Ukraine masih berlanjutan dan dilihat saya rasa tiada sebarang jalan penyelesaian dalam tempoh terdekat. Jadi ketegangan dan saingan di antara Amerika Syarikat dan negara China juga turut berlanjutan. Ini menyebabkan saya rasa sentimen di kalangan PKS turut dijijas. Yang tadi adalah faktor eksternal, tapi kita juga ada faktor internal atau kedalaman kenapa sentimen di antara PKS kita ini kurang positif ketika ini. Yeah. Pada saya yang paling ketara adalah isu kekangan tenaga kerja. Kita lihat banyak PKS yang mahu mengembangkan perniagaan mereka pasca pandemik, tetapi tidak dapat berbuat demikian kerana kekurangan tenaga kerja. Terdapat juga isu gangguan digital ataupun digital disruption yang sudah bermula sebelum pandemik tapi dilihat menjadi lebih ketara dalam 2-3 tahun ini. Jadi faktor utama penurunan sentimen di kalangan PKS adalah ekonomi sedunia, ketegangan geopolitik, kekangan tenaga kerja dan juga gangguan digital. Datuk, kalau kita bercakap dalam konteks persekitaran dasar monetari global yang mungkin kita lihat lebih ketat dan juga isu ketegangan geopolitik yang meningkat, bagaimana Datuk melihat prospek jangka panjang untuk ekonomi dan juga persekitaran perniagaan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dari segi trajectory untuk masa yang akan masa yang lebih panjang ini, Datuk? Ya, yang pastinya isu dasar monetari dan rejim faedah yang kian meningkat ini dan yang dikatakan tadi isu ketegangan geopolitik bukan terhad kepada negara kita semata-mata. Saya rasa tiada negara di luar sana yang terlindung ataupun terkecuali dari cabaran ekonomi global dan ketegangan geopolitik sekarang ini. Dan akibat dua faktor ini kita lihat isu kekangan logistik, isu ketidakpadanan ataupun mismatch di antara permintaan dan bekalan, isu keyakinan pengguna, isu kos pengeluaran dan sebagainya akan terus berlanjutan dalam tempoh terdekat. Ini pasti akan mempengaruhi pemulihan ekonomi domestik kita. Jadi untuk perniagaan contohnya, walaupun kita lihat ada penambahan atau keuntungan maupun margin keuntungan kita telah bertambah baik. Baliknya kita lihat margin keuntungan kita semakin rapuh kerana tekanan yang kita katakan tadi dari segi kos pengeluaran, dari segi kekangan logistik dan sebagainya, angkara ketegangan geopolitik sekarang. Apa yang lebih kita bimbangkan adalah sama ada konflik di Ukraine akan bertambah buruk atau tidak. Kita lihat sudah ada ketegangan di Selat Taiwan lebih dekat kepada kita dari Ukraine. Kita lihat ada tanda jelas pembahagian antara dunia barat dan dunia timur. Jadi risiko kepada ekonomi negara, risiko kepada perniagaan
risiko kepada PKS cukup ketara dan membimbangkan setakat ini. Ya, Datuk, mungkin dari segi mitigasi sesuai yang perlu diambil kira oleh PMKS untuk memastikan kesinambungan perniagaan mereka bagi menghadapi potensi risiko yang dimaksudkan Datuk tadi. Ya, pertama saya rasa kita jangan putus asa dan terlalu bimbang mengenai isu-isu tadi. Kita perlu cautiously optimistic. Ini bermakna kita jangan kerana takut isu geopolitik dan isu ekonomi global ini sehingga kita membantutkan sendiri perkembangan perniagaan kita. Dalam arti lain, the show must go on. Kita teruskan perniagaan kita sebaik mungkin. Kedua, dan ini juga nasihat saya untuk PKS sebelum pandemik, iaitu jangan kita terburu-buru untuk mengembangkan perniagaan kita, terutamanya dalam keadaan seperti sekarang. Kita jaga asas perniagaan kita, asas dia, pekerja kita, produk kita, pelanggan kita. So kita go back to the basic dan pastikan asas perniagaan kita itu kuat dan dapat mengharungi sebarang kemungkinan atau risiko. Kita boleh mengambil peluang ini untuk melatih dan menaiktarafkan kemahiran pekerja kita contohnya. Ketiga dan yang paling penting, kita perlu mengurangkan risiko penumpuan kita ataupun concentration risk. Contohnya sekiranya kebanyakan pelanggan kita dari Eropah, kita perlu pastikan kita mempunyai backup dari negara lain in case permintaan dari rantau tersebut terjejas. Pada masa yang sama, sekiranya pekalan kita ataupun sumber bahan mentah kita semuanya dari mana-mana negara, perlulah kita sedidik di mana kita boleh mendapatkan sumber yang sama dari negara lain untuk merendahkan concentration risk kita. Jadi yang pentingnya kita perlu rancang dan pastikan kesinambungan perniagaan kita di dalam menghadapi ketidaktentuan ini. Ya. Datuk, mungkin secara ringkas, downside risk yang perlu diambil kira oleh PMKS kerana dalam kajian ini menunjukkan bahawa ada juga yang berhasrat untuk mengambil pembiayaan tambahan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Komen Datuk. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu mengambil langkah cautiously optimistic, iaitu berjaga-jaga dan optimistik pada masa yang sama. Bila kita mahu menyewa iklan baru atau membeli peralatan baru, kita boleh dan mengambil kira bukan sahaja potensi perniagaan, tapi juga faktor makro seperti ekonomi dan geopolitik. Kalau kita rasa dan percaya permintaan akan melonjak kerana pelanggan kita ataupun industri kita semakin pulih, kita bolehlah naik tarafkan operasi kita dan mengambil pembiayaan tambahan. Tapi jangan kita abaikan risiko yang kita katakan tadi. Baik, terima kasih Datuk William Ng yang merupakan pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Sementa berkongsi pandangan cetusan idea kepada PMKS yang di luar sana, terutama dalam kita mendepani cabaran yang tidak menentu pada ketika ini. Terima kasih sekali lagi Datuk.